Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua anak-anak murid cikgu kelas 5 Tanjung dan 5 Kenanga. Berjumpa kita lagi dalam kelas PDPR. Okay, hari ini 15 hari bulan bersamaan dengan 15 hari bulan. Okay, pada minggu yang lepas, tajuk terakhir kita ialah berkaitan dengan inersia, jisim dan inersia. Bab 11, jisim dan inersia. Okey, di mana dalam tajuk yang lepas cikgu dah menerangkan tentang apa itu jisim, apa itu inersia, apa perbezaan di antara keduanya dan kemudian apakah hubungan di antara jisim dan inersia. Okey. Kalau kamu masih ingat lagi, hubungan antara jisim dan inersia ialah apabila jisim sesuatu objek bertambah, maka inersia dia juga akan bertambah. Dan contoh yang cikgu beri pada minggu lepas ialah antara troli kosong dengan troli yang berisi penuh dengan barang. Di mana troli kosong inersianya lebih kecil kerana troli kosong ni jisim dia kecil berbanding dengan troli yang mempunyai kapasiti yang penuh. So jisim dia besar, jadi inersia dia pun jadi besar. So kesan inersia ni kita boleh nampak apabila troli tersebut sekiranya jisimnya besar, maka dia susah untuk digerakkan. Berbanding dengan troli yang kosong. Jadi bila penuh ni dia jadi susah nak bergerak. Dan apabila dia sudah bergerak, dia mengalami masalah pula untuk diberhentikan. Sebab itulah inersia ni hubungannya ialah dengan jisim, di mana apabila semakin meningkat jisim, semakin meningkatlah inersianya. Okey, itu bab 11. Jadi cikgu selesaikan dah bab 11. Jadi kalau kamu masih tak faham lagi, kamu boleh buat ulang kaji menggunakan buku teks digital. Okey. Baik. Untuk hari ini cikgu akan teruskan dengan bab 12 Okey. Kamu semua sedia dah? Okey, cikgu harap kamu semua sudah bersedia untuk mendengar video cikgu pada hari ini. Okey, jadi bab terakhir di tingkatan 4 ialah bab 12 iaitu dengan tajuknya tenaga nuklear. Okey, cikgu awak mungkin dah ajar dah tahun lepas, jadi tahun ni cikgu hanya nak buat ulang kaji lah. Okey, supaya kamu tak lupa. Dan insya-Allah minggu depan kita akan cuba masuk bab tingkatan 5 lah bab 1 tingkatan 5. Okey, jadi untuk bab 12 ni tajuk dia ialah tenaga nuklear. Jadi tenaga nuklear ni sebenarnya tak asing lagi tajuk ni pada kamu. Sebab sebenarnya kamu dah belajar pun berkaitan dengan tenaga nuklear ini masa di tingkatan 3. Kalau kamu masih ingat lah. Okey, masa di tingkatan 3 kamu dah belajar pun tentang tenaga nuklear. Di mana dalam tajuk tingkatan 3 dulu kita dah belajar pun tentang 3 sinaran yang dihasilkan oleh tenaga nuklear, iaitu sinaran gamma, beta dan juga alfa. Dan masa kamu di tingkatan 3 juga, kamu sebenarnya dah belajar bahawasanya tenaga nuklear ini banyak kegunaan dia dan berfaedah. Memberikan manfaat kepada kita pada masa sekarang ini. Dan sekiranya disalahgunakan, dia juga boleh membawa kerosakan. Okey. Jadi untuk hari ini, next. Okey. Jadi untuk tajuk tenaga nuklear ni sebenarnya dia ada 3 subtopik yang utama, iaitu pertama berkaitan dengan penggunaan tenaga nuklear, yang kedua penghasilan tenaga nuklear, ketiga impak penggunaan tenaga nuklear. Impak ni ialah kesan lah.
Okey. Dan yang terakhir ialah tenaga nuklear di Malaysia. Okey, berapa banyakkah tenaga nuklear yang telah pun digunakan di Malaysia, okey? Jadi, baik untuk hari ini, cikgu akan cuba ajar kamu dua perkara ni. Iaitu yang pertama, penggunaan tenaga nuklear. Okey. Kita akan cuba tengok penggunaan tenaga nuklear di negara-negara luar. Kemudian, manfaat tenaga nuklear dan kesan buruk tenaga nuklear. Okey, dan untuk video yang kedua nanti, cikgu akan hantar awak dua video lah cepat cikgu tak nak bosan sangat. Jadi untuk video yang kedua, cikgu akan terangkan tentang penghasilan tenaga nuklear, iaitu sama ada melalui proses pembelahan nukleus ataupun proses pelakuran nukleus. Jadi untuk penjanaan tenaga elektrik ni, cikgu akan terangkan pada pelajaran yang akan datang. Okey, sedia dah ya? Okey, baik. Di hari ini dua perkara ni lah yang akan cikgu terangkan. Pertama 12.1 berkaitan dengan penggunaan tenaga nuklear dan 12.2 berkaitan dengan bagaimanakah tenaga nuklear dihasilkan. Okey. Learning objektif atau objektif pembelajaran kita pada hari ini, saya dapat menerangkan tentang penggunaan dan penghasilan tenaga elektrik. Okey, dan sukses kriteria atau kriteria kejayaan yang sepatutnya kamu capai selepas kamu mendengar video cikgu pada hari ini. Yang pertama, awak dapat mewajarkan penggunaan tenaga elektrik. Maaf ya. Mewajarkan penggunaan tenaga nuklear. Yang kedua, dapat menyatakan kebaikan penggunaan sumber tenaga nuklear berbanding sumber yang lain. Dan yang ketiga, dapat menerangkan proses penghasilan tenaga nuklear. Okey, cikgu mulakan dengan yang pertama, iaitu berkaitan dengan penggunaan tenaga nuklear. Okey. Baik. Okey, ini ialah reaktor nuklear, Okey, sebenarnya tenaga nuklear ni dia banyak memberikan manfaat kepada manusia apabila dia dijanakan dan dikawal dengan baik. Contohnya untuk menjanakan tenaga nuklear ni, dia kena buat di tempat dia lah, di reaktor nuklear. Dia tidak boleh sembarangan sebab kesan radioaktif ni dia memberi kesan buruk lah sekiranya manusia ni terdedah secara langsung dengan radioaktif. Okey, kemudian sebenarnya daripada setahun ke setahun berlaku peningkatan yang ketara bagi negara-negara di dunia ini yang menggunakan tenaga nuklear. Okey, dan penjanaan tenaga nuklear di negara-negara ini adalah untuk digunakan dalam pelbagai bidang. Okey, jadi negara-negara besar lah, contohnya Jepun, Amerika, negara mereka dah lama dah guna tenaga elektrik ni. Maaf sekali lagi, mereka gunakan tenaga nuklear ni untuk menjanakan, mereka menggunakan tenaga nuklear ni dalam pelbagai bidang. Jadi dalam pelbagai bidang ni, contohnya dalam bidang perubatan, dalam bidang pertanian, dalam bidang perindustrian, okey. Kemudian untuk membunuh mikroorganisma sebelum mengimport buah-buahan atau tanaman ke negara luar. Jadi itu antara kegunaan bahan radioaktif selain daripada digunakan untuk menjanakan tenaga elektrik. Jadi kebanyakan negara yang paling banyak menggunakan tenaga nuklear ni tujuannya ialah untuk menjanakan tenaga elektrik. Okey, jadi sebenarnya ada lebih daripada 30 buah negara yang menggunakan tenaga nuklear sebagai sumber tenaga di negara mereka. Macam kita di Malaysia, kita tak guna lagi tenaga nuklear ni sebab kita masih ada lagi sumber bahan api fosil yang terdiri daripada petroleum. Jadi negara kita sebenarnya banyak bergantung kepada sumber bahan api fosil iaitu petroleum.
Jadi kita kurang lagi menggunakan tenaga nuklear untuk tujuan menjanakan tenaga elektrik. Macam negara kita untuk menjanakan tenaga elektrik, kita masih lagi gunakan bahan api fosil iaitu petroleum ataupun arang batu ataupun gas asli, dan negara kita juga menggunakan menggunakan sumber air ataupun menjanakan elektrik dengan kaedah jana kuasa hidroelektrik. Itu di Malaysia. Tapi di negara luar, penggunaan tenaga nuklear ni sudah jadi perkara biasa untuk menghasilkan tenaga elektrik ataupun menjadi tenaga nuklear ini menjadi sumber tenaga utama di negara mereka. Okey. Contohnya antara negara-negara yang memang banyak menggunakan tenaga nuklear ialah Amerika Syarikat, Rusia, Perancis, Slovakia dan Jepun. Okey, ini negara-negara yang memang kita tahu maju daripada kita. Okey. Baik. Okey. Seterusnya, hak ni ialah reaktor nuklear. Tempat di mana tenaga nuklear dihasilkan. Okey. Jadi sebenarnya tenaga nuklear ni ialah tenaga alternatif. Okey, yang boleh menjanakan tenaga elektrik. Jadi fokus kita untuk tajuk ni sebenarnya ialah penggunaan tenaga nuklear bagi menjanakan tenaga elektrik. Okey. Kenapa nak gunakan tenaga nuklear untuk jana tenaga elektrik? Sebab nak gantikan atau nak mengurangkan penggunaan petroleum dan arang batu. Jadi petroleum ni, daripada petroleum kita belajar dah dulu. Daripada petroleum ni dia boleh menghasilkan minyak petrol, minyak diesel, minyak kerosin. Okay, jadi macam negara kita masih lagi tinggi kebergantungan kita terhadap petroleum. Okay. Dan satu lagi ialah kalau bukan petroleum, penggunaan arang batu. Jadi kedua sumber ni sebenarnya akan kehabisan. Ada negara yang kekurangan sumber petroleum dan arang batu. Kita di Malaysia mungkin masih lagi bersyukur sebab kita ada reserve, simpanan minyak. Yang kita tahu negeri-negeri yang banyak minyak ialah Terengganu, Sarawak, Kelantan pun ada sebenarnya. Sebab tu kita tidak bergantung sangat pada tenaga nuklear. Tapi negara kita pun ke arah untuk menggunakan tenaga nuklear sebagai sumber tenaga. Sebab kemungkinan petroleum dan arang batu itu akan habis satu masa nanti. Memang akan habis. Baik. Dan satu lagi kebaikan tenaga nuklear ni sebenarnya ialah apabila menggunakan tenaga nuklear, ia akan menghasilkan tenaga yang lebih besar dan efisien. Penggunaan tenaga nuklear sebagai sumber tenaga didapati penghasilannya lebih besar dan lebih efisien. Maknanya lebih cekap lah. Penggunaan tenaga nuklear ni banding dengan sumber tenaga yang lain. Ini adalah kewajaran kenapa negara-negara besar seperti Amerika, Jepun, Rusia tadi menggunakan tenaga nuklear sebagai tenaga alternatif. Baik. Seterusnya Jadi apakah sebenarnya tenaga nuklear tenaga nuklear ni sebenarnya ialah satu tenaga yang menghasilkan sinaran mengayon yang digunakan dalam pelbagai bidang seperti perubatan. Seperti dalam slide cikgu ni, ini dalam bidang perubatan. Ini ialah alat yang dipanggil scan, CT scan. Nak scan seluruh badan. Kat mana ada tumbuhan, kat mana ada pelik-pelik tu. Jadi sakit akan masuk dalam terowong tu lah. Jadi alat ni juga menggunakan sinaran mengayon, iaitu menggunakan tenaga nuklear. Kemudian dalam bidang pertanian pun banyak digunakan dalam bidang pertanian, contohnya untuk membunuh serangga dengan menggunakan sinaran gamma, ataupun nak bagi tumbuhan tidak
tumbuh cepat. Okey, contohnya macam kentang. Kentang ni dia nak ekspor keluar negara, kan? Dan kentang ni kalau dibiarkan ada kelembapan tinggi, dia akan tumbuh dengan cepat lah. Sebelum sampai ke negara yang mengimport tu, dia dah tumbuh dulu. So, salah satu cara nak melambatkan pertumbuhan tu, dia akan disinarkan dengan sinaran gamma lah. Okay. Dan juga dalam bidang perindustrian. Okay, ini adalah antara kegunaan tenaga nuklear dalam bidang perubatan, pertanian dan perindustrian. Okay, dan apabila bidang perubatan menggunakan banyak tenaga nuklear ni, maka secara tak langsung taraf kesihatan dan taraf hidup manusia lebih meningkat. Lebih banyak penyakit dapat dikesan dengan menggunakan tenaga nuklear ini. Okay. Kalau sebelum-sebelum ni mungkin tak tahu pun. Okay. Mungkin atuk nenek kita dulu dah ada dah kanser. Okay. Tapi sebab tak boleh nak kesan, kurangnya penggunaan tenaga nuklear dalam bidang perubatan, maka penyakit-penyakit tersebut sukar nak apa tu? Yang kata sukar nak kenal pasti, sukar nak detect. Okey, kalau zaman dululah. Sebab tu zaman sekarang mudah, okey? Mudah nak tahu orang tu dapat sakit apa. Kalau sakit perut sentiasa tu, masuk kat perut, masuk kat dalam CT scan ni, boleh dapat tahulah. Ada pelik-pelik lah kat perut tu, mungkin ada ketumbuhan ke, okey? Dekat otak pun sama, insya-Allah lah. Tapi dengan doktor lah, kita tak boleh buat sendiri. Okey, jadi itu adalah antara kegunaan tenaga nuklear. Secara tak langsung, tenaga nuklear ni meningkatkan taraf kesihatan dan taraf hidup. Okey, ni satu lagi kebaikan tenaga nuklear. Okey, baik, tenaga nuklear ni, penggunaan tenaga nuklear dalam bidang-bidang tertentu dalam penjanaan tenaga elektrik sebenarnya membebaskan jumlah gas rumah hijau yang sedikit. Apa itu gas rumah hijau? Gas rumah hijau sebenarnya ialah gas-gas yang menyebabkan pemanasan global, iaitu paling utamanya ialah gas karbon dioksida. Jadi penggunaan tenaga nuklear untuk menjanakan tenaga elektrik sebenarnya dapat mengurangkan kesan pencemaran udara di bumi kita. Okay. Dapat mengurangkan pembebasan gas rumah hijau yang terdiri daripada gas karbon dioksida. Jadi kalau kita nak katakan kebaikan tenaga nuklear ni ialah kurang mencemarkan alam dan dia mengurangkan kesan rumah hijau. Okay. Sebab kalau sekarang ni, bila terlalu banyak menggunakan bahan api fosil seperti petroleum, gas asli, dia sebenarnya gas-gas petroleum, minyak-minyak yang berasal daripada petroleum, gas asli dan arang batu ni, dia telah membebaskan jumlah gas karbon dioksida yang besar dan menyebabkan peningkatan suhu dunia ataupun dipanggil sebagai pemanasan global. Jadi apabila dunia, apabila negara-negara besar ni menggunakan tenaga nuklear sebagai sumber tenaga, sekurang-kurangnya dapat mengurangkan kesan rumah hijau, di mana pembebasan gas karbon dioksida dapat dikurangkan. Okey, ini adalah antara kewajaran mengapa banyak negara, kalau cikgu dah sebut tadi ada lebih daripada 30 negara yang telah menggunakan tenaga nuklear sebagai sumber tenaga utama di negara mereka. Salah satu daripada sebabnya ialah kerana tenaga nuklear ini lebih bersih. Maksud lebih bersih ni, dia dapat mengurangkan kesan rumah hijau, di mana tenaga nuklear ini kurang membebaskan gas karbon dioksida berbanding dengan sumber tenaga yang lain. Okey, jadi itulah dia kewajaran. Kewajaran kenapa tenaga nuklear sekarang ini
menjadi pilihan utama bagi negara-negara besar dalam menjanakan tenaga elektrik. Okey, walau bagaimanapun, penggunaan tenaga nuklear ini perlu dikawal dengan sebaik mungkin kerana sisa radioaktif yang dihasilkan boleh menjejaskan kesihatan dan mengancam nyawa semua hidupan. Okey, ini kesan buruklah. Sekiranya penggunaan tenaga nuklear ini tidak dikawal dengan baik ataupun proses penjanaan tenaga yang menggunakan tenaga nuklear ini tidak dikawal sepenuhnya. Okey, sebab itulah apabila melibatkan penggunaan tenaga nuklear ni, kalau nak menjanakan menggunakan tenaga nuklear ini, dia perlu dilakukan di dalam reaktor nuklear. Dia tak boleh buat kat kilang-kilang biasa tak boleh buat dekat tempat sebarangan. Dan kalau digunakan di tempat di hospital ataupun dalam bidang pertanian, dia perlu ada kawalan dan cara bagaimana nak mengendalikan bahan atau sisa radioaktif. Kerana kesan radioaktif ni bukan setakat manusia, tetapi juga boleh melibatkan tumbuhan, haiwan dan juga janin dalam kandungan boleh menjadi cacat akibat daripada pendedahan sinaran radioaktif yang tidak terkawal. Okey, jadi itulah dia tenaga nuklear. Okey, dan sekiranya disalahgunakan, ini ialah bom ini ialah, kalau kita masih ingat lagi sejarah Perang Dunia ke berapa siapa yang belajar sejarah tu kamu tahulah bagaimana Jepun kalah dalam peperangan tu disebabkan oleh bom atom. Jadi bom atom ni ialah dihasilkan daripada tenaga nuklear, di mana tenaga yang dihasilkan adalah sangat besar, dan tentulah apabila bom ini jatuh ke negara Jepun, memang kesannya sangat besar dan menjadikan Jepun, iaitu terutama sekali di Hiroshima, menjadi padang jarak, padang terkukur. Okey. Kewajaran penggunaan tenaga elektrik, kewajaran penggunaan tenaga nuklear ni, bila wajar kamu boleh cerita pasal kebaikan dan kamu juga boleh cerita pasal keburukan. Jadi apabila kamu menerangkan tentang kebaikan, kena bagi contohlah macam mana tenaga nuklear itu memberikan kebaikan kepada kita. Dan sekiranya kamu ingin mewajarkan bahawa tenaga nuklear ini memberikan kesan buruk, so kamu kena bagi sebab dia. Contoh-contoh ni. Apa contoh yang mewajarkan kamu mengatakan tenaga nuklear ini memberi kesan buruk. Okey, cikgu stop dulu. Lepas ni cikgu sambung pula dah.